العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Marbawi Merbau Kudung, Tuan Haji Mansur, dan yang berbahagia barisan ahli jawatan kuasa qaryah, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberi kesempatan kepada kita untuk hadir dan menunaikan sembahyang berjamaah maghrib, dan insya-Allah kita akan berjamaah pula dalam solat Isya yang akan datang. Dan di samping itu, di antara maghrib dan Isya diberi peluang untuk kita duduk di dalam halaqat ilmu, kita niat i'tikaf, dan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita sama-sama memberikan ruang dan masa ini dengan mengisi perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Saya terbayang di kepala saya dulu apabila kawan yang bawa kereta ada corner masuk belah kiri. Saya kata, dulu bukan belah kanan ke masjid ni. Itu belah kanan. Rupanya tu imam kata masjid lama kan. Masjid lama sana. Masjid ni saya tak pernah mai lagi, ingat. Mai dulu masjid tu. Tak tahulah betul tak betul. Apapun, alhamdulillah tuan-tuan, sebelum daripada saya memulakan sedikit apa yang nak saya sampaikan kepada tuan-tuan malam ni, mari sama-sama kita baca dua jenis doa dan zikir. Yang pertama, zikir yang diajar oleh Nabi kepada isterinya Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah bintil Harith ini isteri Nabi yang ke-8. Suatu hari Nabi SAW melihat isteri Juwairiyah ini duduk di atas tempat solatnya, dan Nabi pergi ke masjid bersembahyang subuh. Selepas solat duha, Nabi balik, tengok isterinya masih berada di atas tikar sembahyangnya. Lalu Nabi mengajak kepada Juwairiyah ini satu tasbih, dan Nabi minta supaya tasbih ini dibaca sekurang-kurangnya 3 kali pagi. Jadi kita harap kita boleh bacalah tasbih ini, walaupun bukan pagi, petang lah kita ni, tapi apapun yang penting kita baca dalam satu hari sekurang-kurang 3 kali kita ulang tasbih ini, insya-Allah. Tasbih inilah yang saya nak minta tuan-tuan mari kita baca bersama, tuan-tuan ikut kita, mudah-mudahan ada keberkatannya. Tasbih yang diajar oleh Nabi kepada isterinya Juwairiyah bintil Harith. Tuan-tuan boleh, saya selalulah kalau ada majlis ilmu lugu ni, saya mulakan dengan tasbih ini. Sama ada tuan-tuan dah hafal ke tak hafal dah, tak penting.
Kata Al-Imam An-Nawawi dalam azkarnya, mana-mana suatu wirid ataupun zikir yang kamu dengar, kamu bacalah sekali sekurang-kurangnya. Kalau boleh ulang beberapa kali dalam hidup kamu pada masa yang lapang. Jadi saya nak minta tuan-tuan, mari kita baca sama-sama malam ni. Mudah-mudahan ada keberkatannya untuk kita dan untuk majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah midada kalimatih. Alhamdulillah tuan-tuan, tasbih 4 jenis ini kita ulang satu tasbih 3 kali. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah zinata arshih. Dan subhanallah midada kalimatih. Tuan-tuan, buatlah maklum makngah adik kakak sekalian, pagi-pagi lepas sembahyang subuh bacalah tasbih ini kurang-kurang 3 kali. Suatu hari Nabi SAW, hadis sahih, Nabi berjumpa dengan seorang sahabat Nabi. Nabi panggil dia, sahabat yang tidak asing lagi, iaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat Nabi yang berasal daripada negeri Yaman. Orangnya hitam manis. Nabi sayang kat dia. Suatu hari Nabi panggil dia, Mu'adz, mai sat. Mu'adz pun mai kat Nabi. Nabi kata kepada Mu'adz, ya Mu'adzu, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku sayang kepada kamu. Tuan-tuan berasa lagu mana kalau Nabi SAW kekasih Allah tu, dia habaq kata dia sayang. Sayyidina Mu'adz ni berasa lagu tak tahu nak duduk tuan-tuan. Yang sayang kat dia tu bukan manusia sebarangan. Yang sayang kat dia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sebut, inni uhibbuka, aku sayang kamu wahai Mu'adz. Orang kita kalau bini sayang pun dia duduk tak boleh lah. Pijak tak apa nak lekat. Tu baru bini kata, cik sayanglah kat abang ni tak ada dunia. Habis duit pecah dia bagi. Ini Nabi habaq kat Mu'adz, aku sayang kat kamu. Allah. Oleh sebab aku sayang kat kamu Mu'adz, waqul dubura kulli salatin, hendaklah engkau berdoa setiap kali kamu lepas sembahyang. Lepas sembahyang, khususnya sembahyang fardu, baca doa ni. Tak sah saya baca 3 kali, tapi saya tengok tuan-tuan tak baca pun. Tak mungkin, tak boleh. Nabi dia sayang kepada sahabat, dia bagi doa, dia bagi zikir. Kita kalau sayang ke orang bagi apa? Mungkin bagi duit. Duit ni tuan-tuan, dia bukan nak kekal boleh kat kita.
Kalau tuan-tuan tanda duit tuan-tuan tu, dia duduk dalam poket kita, pergi kedai minyak, dia keluar dari poket kita, masuk dalam laci mereka. Duduk dalam laci mereka, esok masuk dalam laci orang lain pula. Ni duit ni bukan dia nak kekal dengan kita, dia lompat kata. Tapi bagi doa dia kekal dengan kita, kita boleh baca. Muaz, baca doa ni setiap kali, dubura kulli salatin, setiap kali kamu lepas sembahyang baca. Apa dia? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sayyidina Muaz cerita ni supaya nak kita ni sebagai umat Nabi ni, apa yang Nabi bagi kat dia, dia juga bagi kat kita. Saya nak ajak tuan-tuan baca. Mai, sekejap lagi kita hurai sikit makna doa ni. Nah, tuan-tuan, jadikan amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, kita baca dah lepas sembahyang. Sekejap lagi kita baca pula lepas sembahyang Isya. Esok kita baca pula lepas sembahyang subuh. Bacalah 3 kali kah, paling kurang sekali. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ustaz pun ingat kami tak boleh, kami duk apa dah tu, tak apalah kalau hak boleh tu. No, tak apalah. Baik, apa maknanya? Mudah-mudahan kita dapat penghayatan kepada doa ini. Allahumma, wahai Tuhanku. Allahumma, Allahumma ni makna wahai Tuhanku, ataupun ya Allah. Allahumma ni ya Allah. A'inni, tolonglah aku, bantulah aku. Kita minta Allah tolong kita, bantu kita untuk apa? Ala zikrika, untuk nak ingat pada kamu, untuk nak menyebut nama kamu ya Allah. Kita ni kalau Allah tak bantu, nak sebut nama Allah pun tak dan, nak ingat ke Allah pun tak dan. Ramai orang kita yang tak dan, nak baca Quran sehari pun tak dan, tuan-tuan. Sedangkan Nabi kata paling mudah, kamu bacalah setiap pagi, setiap petang, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Pagi buat lagu tu, petang lagu tu. Tapi ada orang, tuan-tuan, hak ni pun dia tak dan. Jangan kata nak buka Quran nak baca. Sebab itu kita minta Allah tolong kita. Tolong kita untuk kita boleh sebut nama dia. Tolong kita untuk kita ingat kepada dia. Itu makna zikir. Zikir ni kata Imam Nawawi, zikir ini ada 2 jenis. Ada zikir mulut, ada zikir hati. Zikir mulut sebut la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu zikir mulut. Zikir hati, ingat pada Allah, yang kita ni akan kembali menghadap Allah, ingat pada Allah. Itu zikir hati. Yang ni kalau Allah tak tolong, kita tak boleh buat. Berapa ramai orang yang masa ada, bukan kadang tak ada masa, tapi tak orang kata tak ada keinginan nak baca Quran ke, boleh bang
2-3 muka surat sehari ke? Tak boleh baca tuan-tuan. Pasal apa? Tak tahulah pasal apa. Sebab itu kita minta Allah tolong kita. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah saya ala zikrika, untuk nak menyebut nama kamu, untuk nak ingat pada kamu, untuk nak baca kitab kamu Allah, untuk nak ingat mati, untuk nak ingat akhirat. Tolong ya Allah, tolong. Kalau Allah tak tolong, tak ingat mati tuan-tuan. Duk hospital tu apa pun tak makan dah. Dulu dia tapai nombor 1, waktu tapai tak boleh makan dia kata tak lalu dah. Waktu pihak nu tak lalu, waktu pihak ni tak lalu. Abang kata ada orang nak jual tanah lot murah. Dia bangun lagi, dia tanya berapa dia nak jual. Allah. Lepas tu kita minta Allah tolong kita, tolong Allah, a'inni, tolong saya ala zikrika, untuk nak ingat pada kamu, untuk nak nyebut nama kamu, wa syukrika, dan yang kedua kita minta Allah tolong kita untuk kita nak syukur nikmat yang Allah bagi. Berapa ramai manusia terima nikmat Allah tapi tak syukur. Kalau orang tanya kita tuan-tuan, apa arti syukur? Alhamdulillah lah ustaz, syukur tu puji. Syukur apa arti? Sarful abdi ma an'ama alaihi li ajli ma khuliqa li ajlihi. Sarful abdi ma an'ama Allahu alaihi li ajli ma khuliqa, lima khuliqa li ajlihi, atau kama qala. Begitulah lebih kurang takrifnya, tak ingat dah ulama bagi. Syukur itu kita menggunakan nikmat yang Allah bagi kat kita itu untuk tujuan nikmat itu diberi. Contoh, Allah bagi kat kita nikmat sihat. Masya Allah, sihat. Tidur ni tak payah, bubuh kepala atas bantal, tunggu 15 minit mengeruh lah sekali lagi. Sihat bukan main. Makan hang wak mai banyak mana pun, jangan kepala kereta api, jangan kepala traktor ya. Makan semua punya lalu. Minum teh tarik ke teh tolak ke teh apa, makan semua. Nikmat sihat. Apa Allah bagi nikmat sihat untuk kita buat apa? Untuk kita buat ibadat, untuk kita buat bekal dunia kita dan akhirat kita. Tiba-tiba dia ambil nikmat sihat yang Allah bagi, dia pergi buat guna hak lain, dia pergi buat maksiat, dia habis masa dunia ni. Itu artinya orang tidak syukur nikmat sihat, sebab dia tidak guna nikmat yang Allah beri itu untuk tujuan Allah bagi. Kita nak tahu mana tujuan Allah bagi nikmat, kita kena tahu melalui pengajian kita. Rasul dah bagi tahu, Irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum datang 5. Nikmat Allah bagi itu 5, rebut elok, buat kebajikan, buat yang apa yang penting buat. Sihataka qabla saqamik, masa hang sihat, rebut nikmat sihat tu sebelum sakit. Ni masa sihat, orang ceramah tak mai, orang ngajak tak mai, jemaah tak mai, sakit tak boleh mai dah, baru nak mai. Sihataka qabla saqamik, masa kamu sihat sebelum sakit. Guna nikmat sihat buat sesuatu yang mendatangkan faedah dunia kita dan akhirat kita. Syababaka qabla haramik, Allah bagi nikmat muda sebelum datang tua. Dan tua ni tuan-tuan, mata pun tak nampak, telinga pun tak dengar, otak pun tak berapa nak lekat dah apa, dah tua. Keluar mai nak start motor, terlupa kunci motor. Masuklah rumah, pergi nak ambil kunci motor, masuk buka pintu, pergi dalam rumah, aku nak ambil apa tak sana, terlupa. Padahal dia masuk dalam rumah nak ambil kunci motor. Tua punya pasal. Orang muda tak berlaku lagu tu tuan-tuan. Pakai spek mata, masuk dalam rumah pergi cari spek mata lagi tuan-tuan. Cucu kata tu Tok Wan pakai apa?
Jadi rebut masa muda kamu sebelum datang tua. Dan tua, maklum saya, kita pun tua. Masa muda dulu Masya Allah. Tapi sayangnya ramai orang kita sebab tak diberi ataupun tak pernah dengar ataupun tak ambil prihatin tentang mana ni nikmat muda habis begitu. Mai tua baru nak belajar Quran, muda dulu tak belajar. Allah, Quran tak boleh baca. Ramai juga tuan-tuan adik kakak kita tua dah Quran tak boleh baca. Mai kita baca Yasin malam ni, dia duduk tepi tiang tu, orang baca Yasin, bacalah, aku tak boleh dengar. Ini nikmat Allah bagi. Wa ghinaka qabla fakrik. Allah bagi nikmat kat kita kaya. Mana kaya tu bukanlah kaya sampai jutawan. Duit ada, tapi kita tak guna nikmat kaya itu untuk nak buat kebajikan, untuk nak buat sesuatu untuk faedah dunia kita dan akhirat kita. Akhirnya kaya habis lagu tu, sampai kita jadi susah. Wa faraghaka qabla syughlik. Yang keempat, Nabi kata, masa kamu ada lapang, masa lapang Allah bagi. Kelapangan masa Allah bagi. Rebut, gunakan nikmat lapang itu sebelum kamu datang sibuk. Mai sibuk kok tu, sibuk kok ni tak dan. Orang kata jom kita pergi masjid sembahyang jemaah, ada kelas, ada kuliah apa. Hang pilah aku tak dan ni. Tuan-tuan. Dan yang akhir Nabi kita ingat, Allah bagi nikmat hidup wa hayataka qabla mautik. Masa kamu hidup sebelum mati. Jadi 5 nikmat Allah beri. Kalau Allah tak tolong kita tuan-tuan, 5 nikmat ni kita tak boleh guna dengan baik. Sebab itu kita minta selepas kita sembahyang, a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong saya nak ingat kat kamu, nak sebut nama kamu. Tolong saya nak syukur nikmat kamu yang kamu bagi kat saya nikmat. Saya dapat gunakan dia, saya syukur nikmat itu dengan baik. Dan yang ketiga kita minta, Nabi ajak Sayyidina Mu'adz, husni ibadatik. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala beri tolong kita untuk kita buat amalan yang baik. Amalan yang baik tuan-tuan. Kalau Allah tak tolong nak buat amalan baik, tak boleh. Al-Imam Al-Ghazali sebut, amalan-amalan yang Allah suruh kita buat ini dikategorikan ada yang fardu, ada yang sunat. Semayang ada fardu, ada sunat. Puasa ada fardu, ada sunat. Zakat ada fardu, ada sedekah sunat. Ibadat ni banyak. Al-Imam Ghazali sebut, hak fardu tu modal, hak sunat tu untung. Tuan-tuan jangan buat fardu saja, hak sunat kena buat sama. Minta bantuan ke Allah, Allah tolong saya nak buat ibadat yang baik. Apa ibadat baik? Bukan takat buat sunat yang fardu saja Allah, hak sunat pun saya nak buat. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba itu boleh mendekatkan diri dia dengan aku buat yang sunat-sunat hatta uhibbahu, sampai aku kasih ke dia. Tuan-tuan, kalau nak dapat kasih Allah selain daripada buat fardu, sunat kena buat juga tuan-tuan. Sunat kena buat juga. Jadi nak buat sunat ni pokok Allah tak tolong kita, tak terbuat tuan-tuan. Berapa ramai orang tak sembahyang sunat. Jadi 3 benda kita minta dalam doa setiap kali kita lepas sembahyang. Sembahyang fardu pun sembahyang sunat, kita ulanglah 3 benda ni. Doa yang Nabi ajak kepada Sayyidina Mu'adz sebagai tanda dan kasih Nabi kepada Mu'adz, dia bagi doa ni, Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk nak menyebut namamu dan nak mengingati akan kamu, dan tolonglah saya untuk mensyukuri nikmat kamu, dan tolonglah saya untuk melakukan ibadat yang baik ya Allah, ibadat yang cantik ya Allah. Bukan setakat saya melakukan yang fardu, saya juga diberi pertolongan untuk buat benar-benar sunat. Zakat wak keluar, sedekah pun bagi, puasa wajib pun buat, puasa sunat pun buat, sembahyang fardu pun buat, sembahyang sunat pun buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini suatu benda yang harus kita hayati. Sebab Nabi ajak Sayyidina Muaz, dan Nabi kata kepada Muaz, aku kasih kepadamu Muaz, ambillah benda ini, jadikan amalan kamu setiap kali kamu lepas sembahyang. Alhamdulillah tuan-tuan, itulah sebagai pendahuluannya. Kita dah baca tasbih yang Nabi ajak isterinya Sayyidina Juwairiyah, dan juga doa yang Nabi ajak Sayyidina Muaz bin Jabal, dan Nabi minta Muaz ini baca setiap kali lepas sembahyang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak sampai satu hadis Nabi dalam kuliah saya ni. Hadis yang cukup sahih riwayat Bukhari, iaitu Nabi menceritakan tentang kepentingan kita belajar ilmu agama. Imam Bukhari letak hadis ni dalam kitab dia, iaitu kitab dia yang mengandungi 7,500 lebih hadis tu. Dia letak hadis ni dalam kitab dia dalam bab ilmu. Ilmu ini tuan-tuan, khususnya ilmu agama, adalah suatu perkara yang amat penting tuan-tuan. Kalau kita buat ibadat, satu ibadat tanpa ilmu, maka barangkali ibadat kita itu tidak membetuli kehendak syarak. Ada orang ambil wuduk tapi tak tahu hak mana rukun. Kalau ambil wuduk tak kumuk boleh tak? Dia kata mana boleh. Saya duk tengok tu imam Masjid Marbawi duk ambil wuduk kumuk, lepas tu baru basuh muka. Kita kata kumuk tu tak mesti benda sunat wuduk. Boleh horai lagu tu kalau ada ilmu. Sebab itu ilmu penting. Dulu masa Allah jadi Tok Adam, malaikat pernah kata ke Allah, ketika Allah nak lantik Tok Adam jadi khalifah atas muka bumi, nak jalankan segala kehendak dan hukum Allah atas muka bumi ini, syariat Allah, malaikat kata kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah, manusia ni yang Tuhan nak jadikan dia khalifah ini, depa ni manusia ni dia rajin buat rosak atas muka bumi, dia rajin keli menumpahkan darah. Mana malaikat tu tak berapa nak setuju lantik manusia jadi khalifah atas muka bumi. Akhirnya tuan-tuan, dalam cerita tu Allah nak menunjukkan kelebihan Tok Adam boleh mengatasi malaikat, bukan dari sudut ibadat tuan-tuan, tapi dari sudut ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah ajak Tok Adam semua nama, kemudian Allah bentang kepada malaikat. Malaikat tak boleh jawab, tapi Adam boleh horai satu persatu. Maka Adam dia menang dengan daripada menang ke atas malaikat dengan sebab ilmu. Itu satu.
Sebab tu ilmu penting. Yang kedua, kita juga tahu tuan-tuan, ayat yang mula-mula turun kat Nabi ketika Nabi duduk di Gua Hira, ayat mengenai apa tuan-tuan? Ilmu juga bukan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka. Nabi suruh, Allah suruh Nabi baca tu, cari ilmu. Sebab itu tuan-tuan, ilmu ini penting. Di dunia saja pun kita tengok kepentingan ilmu dunia untuk mengurus dunia ini, apatah lagi akhirat tuan-tuan. Oleh sebab itu kita diwajibkan menuntut ilmu akhirat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mengaji ilmu akhirat itu suatu keperduan dan kewajipan ke atas setiap muslim. Ilmu kena mengaji. Tak ada mengaji memang tak main ilmu. Sebab manusia dilahirkan dalam tak ada ilmu. Dia tak tahu apa. Hak orang yang jadi pandai tu pasal dia mengaji. Hak orang jadi alim tu pasal dia mengaji. Jadi kita bukan mengaji ilmu hanya nak, bukan kita nak jadi orang alim, tapi nak membetulkan ibadat kita. Tuan-tuan, saya sebut satu saja. Kita semayang baca Fatihah. Okey, baca Fatihah. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar dia, dalam Fatihah itu, kalau kita tak mengaji ilmu, selalunya kita salah baca Fatihah. Tahukah anda semua, Imam Nawawi kata, tahu tak kamu, dalam Fatihah tu ada 14 sabdu. 14 sabdu, mana syaddah ada 14. Mazhab kita Syafi'i, bismillah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 3 sabdu orang tu. Alhamdulillahi rabbil alamin, 2 sabdu. Berapa dah tuan-tuan? 3 dengan 2, 5 kan? Ar-Rahmanir-Rahim, 2 lagi, 7. Maliki Yaumiddin, 1, 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 2, 10. Ihdinas siratal mustaqim, 1, 11. Siratal ladzina an'amta alaihim, 1, alladzi. Jadi apa? 12. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 2. 12 dengan 2, 14. Imam Nawawi kata, kalau sabdu ni korang satu, kita baca Fatihah dengan tak belajar, korang satu sabdu, hak 14 tinggal 13 ataupun tinggal 12. Orang baca iyyaka na'budu, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 2 dah sabdu tak ada. Hak 14 tinggal 12. Kalau kamu tak ulang balik Fatihah kamu dengan baca bagi cukup sabdu 14, sembahyang tak sah, sebab Fatihah adalah rukun kepada sembahyang. Cuba tuan-tuan tengok, penting tak penting ilmu. Nak membetulkan ibadat kita kena ada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ra, Ar-Rahim ra, ada sabdu.
Alhamdulillahi Rabbil Alam. Lillah satu sabdu, Rabbi dua sabdu. Ar-Rahmanir Rahim dua lagi. Maliki Yaumiddin satu lagi dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dua. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi atas lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin atas dad waladdallin atas lam. 14 semua. Imam Nawawi kata jaga baca Fatihah bagi cukup sabdu, kalau tidak semayang saja tak sah. Tuan-tuan nampak ilmu tu penting tak? Penting. Habis kena belajar baca Fatihah bagi betul. Bawa kereta pun dia suruh bawa bagi betul, tidak JPJ tangkap. Nak semayang tak belajar Fatihah bagi betul. Ini ilmu penting tuan-tuan dalam hidup kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang saya kata tadi. Nabi kata apa? Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil kathiri asaba ardan. Bandingan ilmu yang aku bawa, bandingan pertunjuk yang aku bawa kepada kamu daripada langit melalui wahyu Allah, ibaratnya ilmu yang aku bawa mai kat kamu, pertunjuk yang aku bawa, hidayat Allah yang aku bawa kepada kamu itu ibarat sekawan hujan yang turun. Nabi tashbihkan, Nabi buat contoh ilmu yang dia bawa mai kat kita tu macam hujan. Kita tahu ilmu Nabi terima daripada wahyu. Wahyu turun di langit, hujan pun turun dari langit. Hujan turun mai ke mana tuan-tuan? Mai ke atas bumi. Bumi yang terima hujan tu Nabi kata ada 3 jenis. Begitu juga ilmu yang aku bawa daripada Allah, daripada wahyu Allah turun mai kat kamu. Kamu ni yang duduk di meraba pulah ke, meraba kudung ke? Tanya meraba tu. Kudung ada pulah. Pulah tu tak ada kudung lagi ya. Hang duduk di meraba mana pun, kamu yang terima hidayat, berterima ilmu aku yang aku bawa ni, ada 3 jenis. Macam 3 jenis bumi. Allah, Nabi buat bandingan tuan-tuan, mudah kita nak faham. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءِ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ. Ada satu jenis bumi, Nabi kata, sebelum hujan turun tu dia kering, kuntang, tak ada apa yang tumbuh. Lepas hujan turun tu, bumi yang kering tadi isap air hujan. Daripada dia kering sekarang sudah orang kata dia dah basah. Kemudian Nabi kata fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Lepas dia basah elok, dia tumbuh rumput, dia tumbuh rumpai, dia tumbuh pokok-pokok, buah-buahan untuk makanan manusia dan binatang, makhluk Allah. Ini jenis tanah nombor 1. Dulu belum hujan turun dia kering. Lepas hujan turun dia terima air hujan. Untuk diri dia, Masya Allah, hak kering dah, basah dah.
Tapi buah dia bukan takat dia terima untuk hak kering jadi basah, dia tumbuh lagi rumput dan rumpai untuk faedah orang. Hak ni lah tuan-tuan, kita nak jadi orang lagu ni. Kita nak jadi apabila Allah wakmai pertunjuk dia, wakmai ilmu dia, Nabi Muhammad wakmai kita terima ilmu itu untuk kita dulu, untuk kita perbetulkan ibadat kita, untuk kita buat yang terbaik, kemudian kita akan sampai kepada orang lain. Ini jenis bumi nombor satu. Inilah para sahabat Nabi yang mereka mengaji kat Nabi sampai pandai. Abu Hurairah sampai 2,000, 5,000 lebih hadis dia hafal. Anas bin Malik duduk dengan Nabi 10 tahun, daripada umur 10 sampai umur 20 dia Nabi wafat, dia hafal daripada hadis lebih daripada 2,000 hadis Nabi. Akhirnya Anas bin Malik ini berpindah hidup di Basrah. Mak dia pergi hantar, ya Rasulullah, ni anak saya Anas ni, saya nak bagi duduk dengan Rasulullah, ajaklah dia, didiklah dia ke mana pun, bagi jadi elok, bagi jadi manusia elok. Ni jenis orang-orang dulu tuan-tuan. Kita dulu-dulu pun tuk guru dulu umur 30-40 tahun dulu tuan-tuan, ada mak pak piantak suruh duduk dengan tuk guru, didiklah buat macam anak sendiri. Saya duduk baca sejarah Sayyidina Anas ni, dia duduk dengan Nabi umur dia 10 tahun sampai Nabi wafat umur dia 20 tahun. Dia lah duk jaga ayak wuduk Nabi, dia lah duk jaga apa kasut Nabi, tungkat Nabi, apa semua dia duk jaga. Ayak-ayak wuduk Nabi semua dia jaga. Duduk. Satu hari Nabi tanya Anas, Anas, aku nak pergi ke rumah kamu. Nabi pergi rumah Anas, jumpa dengan mak Anas namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni apabila Nabi sampai kat rumah dia, dia angkat makanan untuk bagi kat Nabi. Angkat makanan untuk bagi kat Nabi. Nabi kata, buat balik, taruh balik dalam bekas. Aku tak makan hari ni, aku puasa. Tahulah hari Nabi pergi kena hari Khamis ke hari Isnin, kan Nabi puasa. Kemudian mak dia kata, ya Rasulullah. Lepas tu Nabi pergi ambil satu tempat di penjuru rumah dia, Nabi pergi sembahyang sunat 2 rakaat atas rumah mak Anas yang bernama Ummu Sulaim, seorang sahabat Nabi, sahabiah Nabi yang cukup hebat. Ummu Sulaim ni sejarah dia. Ummu Sulaim ni lah yang pada peperangan Khandaq dia buat makan kat Nabi. Suami dia namanya Abu Hudzaifah, pi habaq kat dia, Ummu Sulaim, masak sikitlah nak kami ni sekok, buatlah sup apa, buatlah roti sikit, tu ada tepung sikit. Ku tengok Rasulullah letih, nampak ni tak makan apa, lapar. Dia pun sembelih anak kami buat sup sikit, suruh hamba dia buat roti-roti sikit, bakar roti. Habis kau masak, dia pergi bisik kat Nabi, ya Rasulullah, jom perempuan saya buat makan sikit. Tengok Rasulullah ni lapar. Ni orang dulu tak macam kita tuan-tuan, kita tak pernah lapar. Duk korek parit, nak buat parit, nak buat tembok tu, duk korek parit, nak buat khandak tu, parit tu, nak perang dengan orang-orang Yahudi pada buat parit, duk buat kubu. Tengah duk korek parit tu, lapar, orang lapar. Kita bukan, depan dulu bukan ada nasi lemak apa, kuih-tiaw goreng bawa main, ni tak ada, lapar. Dia tengok Nabi lapar. Orang lain ikat perut, seketui batu ikat perut tekan, Nabi 2 ketui. Wa ya'sibul hajara minal ju', kan kita baca berjanji, lah orang tak baca dah. Wa ya'sibul hajara minal ju', Nabi ikat perut dia pasal lapar. Wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah, sedangkan Nabi ni Allah bagi nak kunci kekayaan, tapi Nabi lapar. Padahal kalau Nabi nak kaya, nak kunci kekayaan, minta nak buat apa pun. Sampai Allah kata, kalau kamu nak bukit Jabal Qubais tu kena buat emas kat hang semua, mau tak? Nabi kata tak mau.
Dah dia tengok Nabi nampak lapak, dia pun suruh isteri dia Ummu Sulaim ni buat. Masa tu Ummu Sulaim kahwin dengan Huzaifah ni, mak Anas, ayah Anas dah mati, Malik tu mati dah, kahwin. Dia semua siap, dia ajak Nabi, ya Rasulullah, isteri saya buat makanan sikit, sila Rasulullah pergi makan. Nabi pun letak cangkui dia apa semua dia. Hak duk korek parik tu 1000 orang lebih. Nabi kata, jom kita pakat pergi makan semua. Allah, kecut muka Huzaifah, anak kami sekok. Tepung ada sikit 2-3 raup nak pergi makan 1000 orang lebih. Nabi bukan saya, tuan-tuan. Nabi bukan sebarang pemimpin. Dia tak mau kenyang dia seorang, masa lapang sama-sama lapang. Bukan Nabi yang begitu. Nabi dia lapang sama lapang, kenyang sama kenyang. Aku tak mau hampa berjamu aku, sahabat lain pun lapang macam aku juga. Jom pergi semua. Puak nu orang habaq kata nak jamu, perut dah diikat dengan batu, lompat tak cukup tanah, tuan-tuan. Pi semua. Nabi sampai dulu, Nabi tanya Ummu Sulaim, mana makanan yang nak jamu kami? Tu dia Rasulullah, tu dia roti, tu hamba-hamba tu duk buat roti. Ni dia kata ni, hak ni ada sup sikit, duduk alal asafi, duduk atas tungku lagi, tak buang periuk tu. Nabi buka tu dong periuk, Nabi makan sikit. Nabi ambil roti, Nabi makan sikit. Nabi kata, yang lain jamu mereka, jangan buka tu dong periuk ni. Mereka jamu makan 1000 orang lebih. Yang kawan hak duk buat roti pun, roti mai tang mana gandum tak habis-habis. Makan kenyang semua, balik semua. Akala ta'amakumul abrar. Ini satu mukjizat Nabi berlaku, iaitu takfir ta'amul qalil. Allah bagi Nabi Muhammad tu mukjizat dia, membanyakkan makanan yang sedikit. Sedikit aja sekok anak kambing boleh makan 1000 orang lebih. Tu Arab pula bukan lagu kita, tuan-tuan. Kalau kambing sekok dia ratas orang, tuan-tuan. Dan hak lapang. Tapi boleh makan 1000 orang lebih. Ini. Ceritanya Ummu Sulaim ni lah. Dulu dia suruh Nabi pergi rumah dia nak jamu. Nabi kata, awak masuk, aku puasa. Nabi semayang satu tempat. Allah, tuan-tuan. Ummu Sulaim kata, aku jadikan tempat semayang Nabi itu tempat aku beribadat. Ini yang orang tak mau ni. Tak mau kesan-kesan Nabi, padahal ada cerita dalam sejarah. Nabi doa kat dia. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, indi khuwaisatun, saya ada satu hajat khusus minta Rasulullah. Apa dia? Tolong doakan kepada anak saya yang saya piantak duduk dengan Nabi itu. Doa dia 3 benda. Apa dia? Doa bagi dia umur panjang, doa bagi dia duit banyak kaya, doa bagi dia anak cucu ramai. Dia minta kat Nabi tu doa. Nabi pun angkat tangan berdoa terus. Tapi Nabi tambah satu lagi, hak mak dia terlupa. Apa dia? Nabi kata, ya Allah, engkau jadikan budak ini umur dia panjang, engkau banyakkan harta budak ini, engkau banyakkan keluarga anak cucu dia, dan engkau masukkanlah dia ke dalam syurga. Hak tu mak dia terlupa. Hak mak dia minta 3 untuk dunia saja, akhirat mak dia tak minta. Tapi Nabi ini prihatin, dia minta, Allahumma tawwil amrahu wa akthir malahu wa iyalahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, panjangkan usia budak ni. Ya Allah, banyakkan harta dia, banyakkan anak cucu dia, dan masukkan dia ke dalam syurga. Ya Allah. 4 benda Nabi minta. Alhamdulillah. Lepas Nabi wafat, apa semua, tuan-tuan sekalian, dicerita dalam sejarah, Anas ni dia hafal hadis pada Nabi 2000 lebih. Dia pergi duduk mengajak di Basrah, tuan-tuan. Dia mati dalam usia dia 106 tahun, tuan-tuan. Duduk mengajak sampai 106 tahun. Kita 80 tahun nyanyuk dah. Tik pun kata bengkang lah, tuan-tuan. Umur dia panjang, berkhidmat dengan ilmu sampai. Dan sahabat yang paling akhir sekali mati di Basrah ialah Sayyidina Anas bin Malik, kerana dia mendapat doa Nabi. Dan dialah sahabat yang paling kaya sekali, tuan-tuan. Dan diceritakan bahawa pokok kurma ni dia
dia berbuah setahun 2 kali, tapi dia kena doa Nabi, pokok kurma dia berbuah setahun 2 kali. Pokok kurma ni berbuah setahun sekali ya tuan-tuan. Tapi pokok kurma, kebun kurma Anas ni dia berbuah setahun 2 kali. Masuk kebun kurma tu wangi, kena doa Nabi. Dan masa dia mati disebut bahawa anak cucu dia yang mengendalikan jenazah dia 120 orang lebih. Ramai. 3 dia dapat, tunggu yang keempat. Allah akan masuk dia ke dalam syurga sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ni tuan-tuan punya ilmu, pergi mengajar, sehingga diceritakan Abu Hanifah dan sempat mengaji kat dia, Imam Hanafi masa di Basrah. Dia sahabat yang paling akhir sekali mati. Anas ini ibarat tanah yang kering, hujan turun basah, kemudian dia tumpuh rumput dan rumpai untuk orang lain dapat faedah daripada ilmu dia. Hak ni yang kita nak. Tapi hak ni pun kau tak ada lah tuan-tuan. Tanah yang boleh menyuburkan tanaman lain untuk orang lain, kerana dia tumbuhkan rumput, binatang boleh makan, manusia boleh makan, apa semua. Pasal apa? Dia bukan sekadar untuk diri dia saja basah, tetapi dia boleh merumpaikan, menumbuhkan rumput dan rumpai untuk orang lain sama. Ni ilmu tuan-tuan. Kita nak lagu ni. Yang kedua Nabi kata, tanah hujan turun, dia tak erti isak hujan, tanah tak je isak air, dia hanya takung air kata. Dia lebih kurang kok duk betul dengan pancung kita. Kita buat kolah ke buat kok tepi pancung tu, turun air duk takung tu. Air bukan dapat faedah apa. Kok tu sendiri pun haram tak basah, duk kering situ. Tapi dia takung. Untuk apa? Manusia boleh guna takungan air dia. Boleh ambil, boleh pergi buat seram pokok, boleh ambil buat basuh, buat mandi apa. Dia sendiri tak dapat faedah daripada air, orang dapat faedah daripada air yang dia takung. Ini pun ramai juga ni tuan-tuan. Nah, tuan-tuan boleh faham dah ibarat Nabi ni. Hak tadi dia kediri dah isak, kemudian dia tumbuh rumput dan rumpai untuk orang sama. Yang ni dia kediri tak isak apa, dia takung ya untuk orang. Hak ni pun tak apa betul tuan-tuan no? Kita ni bersyarah mengajak macam saya lah, tapi orang minta derma kedekut nak mempuih. Tapi habak lah, oh bagus derma buat kebajikan ni 10 jadi sampai 700. Kita boleh habak kat orang je, kita tak buat. Lebih kurang takung ayak, kediri tak isak, boleh orang ambil faedah. Hak nak buat 3 lagi tak guna. Jenis batas tat. Dia kediri tak isak, takung pun tak. Hujan seriat dia pun kering. Hujan sehari semalam, setitik pun tak lekat. Pasal apa? Hak ni Nabi kata, wa kadat minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqa wa zara'u. Hak jenis nombor 2 tu Nabi sebut ajadib. Ajadib ni apa dia? Amsakatil ma, dia takung air, fanafa'an nas bihan nas fasharibu wa saqa, manusia dapat faedah air ada takung tu boleh ambil buat basuh, buat minum, buat apa, buat seram apa, dia kediri tak dapat apa. Tapi hak nombor 3 Nabi kata lagi tak bagus, iaitu innama hiya qi'anun. Nabi sebut qi'an. Apa qi'an? La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Ayak menakung pun tak, isap kediri pun tak, takung pun tak. Habis hujan, habislah dia. Hak ni lebih kurang batas tar tuan-tuan, tak dapat apa. Inilah keadaan umat Nabi yang menerima wahyu, yang menerima apa dia ilmu yang Nabi bawa. Tuan-tuan, kita duduk tahap mana? Kita doa nak buat satu, alhamdulillah.
Kita belajar, kita mengaji, kita amal, kita buat perbetul diri kita. Kemudian kita ajak orang, boleh orang lain perbetul juga. Ataupun kita duduk nak buat doa. Takat boleh mengajak orang, boleh habaq kat orang, kita sendiri tak buat. Ataupun kita nak buat 3. Kita sendiri pun tak dapat apa dan kita pun tak takut untuk orang. Nabi kata, aku restui umat aku yang menjadi jenis tanah yang pertama. Ta'ifatun naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kedudukan kita dengan ilmu. Dan ilmu mengikut apa yang disebut ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, mazhab kita. Nombor 1, ilmu untuk kita perbetulkan akidah kita. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang sebenar. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kena ada ilmu untuk kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Lepas kita kenal Allah, kita nak kenal juga rukun-rukun Islam yang 6. Nak kenal Nabi, nak kenal malaikat, nak kenal kitab, nak kenal hari kiamat, apa semua. Itu satu ilmu. Nak membetulkan akidah kita, tauhid kita dan iman kita, itu disebut ilmu tauhid. Kena mengaji, tuan-tuan. Di dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, dia sebut perkara-perkara yang akan berlaku di akhirat kelak, selepas daripada kita bangkit daripada kubur. Perkara-perkara yang akan berlaku di akhirat kelak, dia sinarai ada 22 benda dalam satu kitab. Nombor 1, bangun daripada kubur. Nombor 2, kita akan diberi suratan amalan. Nombor 3, kita akan ditimbang amalan kita. Saya duk bilang-bilang duk ada 22 benda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi satu haud, kolam. Selepas manusia ni bangun daripada kubur, umat-umat Nabi yang sayang kat Nabi, yang cintakan Nabi, yang memperjuangkan risalah Nabi, mereka akan pergi minum di kolam itu. Bangun daripada kubur, semua orang dahaga. Lama duduk dalam kubur ni, pipi minum tu hilang dahaga, tuan-tuan. Tapi orang yang tak cinta, tak beriman dengan Nabi, dia tak boleh minum dalam haud Nabi. Ini di antara benda yang dicerita oleh Nabi, oleh Allah di dalam Al-Quran, yang kita wajib percaya. Ini pun ilmu yang kita kena mengaji, tuan-tuan. Kemudian selain pada itu, kita nak kena mengaji ilmu untuk membetulkan kita punya ibadat. Nak semayang, belajar tentang semayang. Macam kita sebut tadi, Fatihah kita sebut. Nak buat ibadat, kita kena perbetulkan ibadat kita. Kemudian akhir sekali, ibadat pun kita belajar, kita buatlah takat yang mampu. Yang ketiga, nak kena betul hati. Kadang-kadang akidah elok, ibadat elok, hati tak elok. Hati tak elok. Su'ul akhlaq, akhlak huduh. Ada hasad, ada dengki. Dalam kitab ahli sunnah wal jamaah, kitab-kitab yang kita nak baca, disebut ummahat sifatil mazmumah. Ibu segala sifat-sifat hati yang tak elok, yang jahat-jahat ni, dia ada 14 semua. Sifat jahat dalam hati kita. Kita cek-cek 14 tu, 7 duduk di kita. Pasal kita tak tahu, kita tak belajar. Antaranya
hasad dengki, antaranya cakap banyak tak ada faedah. Itu semua ibu-ibu kepada sifat-sifat yang menjadikan kita manusia yang hati tak elok. Tuan-tuan, kalau tiga-tiga ni kita okey, akidah kita okey, ibadat kita okey, hati kita okey. Sebab itu hadis Jibril datang tanya Nabi 5, Nabi jawab 4 saja, 1 Nabi tak boleh jawab. Jibril mai dalam satu majlis Nabi dalam keadaan dia merupa seorang manusia yang rambutnya hitam, yang pakaiannya cantik, tak ada nampak kesan-kesan debu-debu. Sayyidina Umar pun heran, ni siapa ni, tak pernah nampak ni masuk majlis Nabi. Dia masuk ke majlis Nabi, dia pergi kat Nabi, dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi, terpegang paha Nabi gitu. Nabi kenal dah ni Jibril. Tapi Sayyidina Umar tak kenal. Dia tanya, ya Muhammad, mal iman? Ya Muhammad, iman tu apa dia? Nabi Muhammad jawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi. Nabi sebut semua rukun iman 6. Lepas tu dia kata, sadaqta, betul yang jawab tak ni. Sayyidina Umar pun heran. Hak lain orang tiap kali dan orang kalau tanya Nabi habaq, dia faham sudah. Ni dak. Dan Nabi habaq dia kata betul yang kata tu. Maknanya dia tahu dah. Macam cikgu tanya anak murid, 2 kali 5 apa? Murid kata 2 kali 5 10. Ha, betul. Aku pun heran. Umar kata, ni siapa dia ni? Mai tanya, apabila Nabi jawab, dia kata betul. Dia tanya pula soalan kedua, mal islamu? Muhammad, apa tu Islam? Nabi jawab, rukun Islam yang 5, antashhada an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Rukun Islam yang 4 sebut. Dia kata sadaqta, betul. Wa mal ihsanu? Apa itu ihsan? Ihsan ni perkara-perkara yang melibatkan hati, akhlak. Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ketika beribadat pada Allah dalam keadaan seolah-olah kamu nampak Allah. Mana punya fokus kepada ibadat tu macam nampak Allah, tapi memang tak nampak Allah. Mungkin nampak Allah dengan mata hati. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak nampak Allah pun, kamu yakin yang Allah nampak kamu. Kalau boleh beribadat dalam keadaan hati kamu begitu, itulah maqam ihsan. Hak ni yang dia katakan tasawuf ni, dalam keadaan yang begitu. Dia kata betul hang jawab tu. Dia tanya soalan yang keempat, Nabi tak boleh jawab. Ya Muhammad, matas sa'ah? Ya Muhammad, bila kiamat nak berlaku? Hatu Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wahai, dia kata, sesungguhnya orang yang kena tanya ni aku, dengan hak tanya kamu tu sama-sama tak tahu ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kena tanya ni sama-sama tak tahu ya tentang kiamat nak berlaku. Maknanya hang pun tak tahu, aku pun tak tahu. Jibril pun tak tahu kiamat nak berlaku bila. Allah saja yang tahu. Okey, dah tak boleh jawab. Dia tanya, kalau dah tak boleh jawab, bila berlaku kiamat? Wa ma amaratuha? Macam sebut, tengok apa tanda-tanda kiamat. Maka Nabi sebutlah di antaranya, Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba perempuan akan melahirkan anak yang akan jadi tuan kat dia. Anak jadi tuan kat mak. Di sini banyak ulama yang syarah, dan saya tertarik mengatakan bahawa anak ni yang dilahirkan ni tanda kiamat. Anak yang dilahirkan akhir zaman ni, anak tu dia bersikap macam tuan. Mak dia tu jadi kuli dia. Dia tu jadi tuan, mak jadi hamba.
Ada kata sebab akhirat di akhir zaman peperangan banyak dah jadi apa hamba apa semua. Tapi saya tertarik kata bahawa akhir zaman memberikan suatu gambaran bahawa tanda akhir zaman, anak-anak dah tak dengar cakap mak bapak, anak-anak dah tak pakai cakap mak bapak, anak-anak jadi tokeh, mak pak jadi kuli. Itu tanda kiamat. Lah banyaklah lagu tu. Tuan-tuan tengok. Kita dulu kalau pak kata apa tak berani lawan. Lah ni dilawan hangit. Antara al-ur'a hufat al-urata ru'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat juga kamu tengok manusia yang susah semua pakat duk lawan nak buat bangunan tinggi, nak buat rumah hebat apa semua. Itu di antara tanda kiamat. Walaupun benda ni tak haram, tapi itulah tanda kiamat. Tuan-tuan, pak tanam pokok nyok, mai tak cucu tebang pokok nyok buat rumah. Rumah ada rumah pak tu tapi nak berjatuh surut sikit. Manusia dah berlama-lama nak membangunkan dunia dengan bangunan-bangunan tinggi. Ini di antara tanda kiamat. Jadi 5 soalan yang ditanya oleh Jibril, Nabi jawab 4, satu Nabi tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah apa dia nak habaq kat kita bahawa ilmu yang boleh menjadikan kita yang dulunya kering jadi basah, ilmu yang boleh menjadikan kita telah basah, kita menumbuhkan rumput dan rumpai untuk faedah orang dan manusia, adalah ilmu yang kita letak pada 3 tahap tadi. Ilmu untuk kita kenal Allah, kenal akhirat, kenal mati, kenal syurga, kenal neraka, ilmu akidah. Kemudian ilmu untuk membetulkan kita punya ibadat kita, ilmu fiqh, dan ilmu untuk membetulkan kita punya diri kita, akhlak kita, nafsu kita didik jadi elok, itu ilmu tasawuf. Ilmu inilah yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah yang wajib kita tahu. Kita mau akidah kita elok, ibadat kita elok, perangai pun elok tuan-tuan, perangai pun elok. Kita tak mau akidah elok, ibadat elok, perangai tak elok tuan-tuan. Kalau kita tanam pokok tuan-tuan, Imam Ghazali sebut pokok yang kita tanam ni tuan-tuan, akak dia duduk dalam bumi, tak mati, subur elok. Kemudian dia akan nampak dia punya dahan, cabang dia, daun dia. Lepas dia berdaun tuan-tuan, dia akan berbuah. Lagu itulah ilmu. Ilmu akidah ni ibarat akak yang hidup duduk dalam bumi, tak nampak akidah dalam diri kita. Siapa nampak? Kita percaya ke Allah, percaya kepada Rasul, mana nampak? Akidah tu duduk dalam diri, akidah tu duduk dalam hati kita, kepercayaan kita dalam hati. Siapa pun tak nampak. Macam pokok akak dia itu hidup duduk dalam bumi, siapa tak nampak? Tapi dia akan nampak apabila dia tumbuh ranting dengan dahan apa semua. Akidah yang elok, dia akan buat ibadat sembahyang, puasa, dia akan buat benar. Nampak? Kemudian tuan-tuan, hasilnya apa? Akhlak kita elok, perangai kita elok. Itulah buah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanam pokok pelam, akak saja hidup, daun saja banyak, tak mau tuan-tuan. Kita tanam pokok pelam nak makan buah, proses dia tuan-tuan, akak, dahan dan buah. Tapi mutakat akak hidup, dahan pun banyak, daun pun hijau, tapi buah tak ada hasil. Begitu juga kita nak akhlak kita nak akidah kita elok, masya-Allah, ibadat kita masya-Allah, dan perangai kita masya-Allah. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak, dan itulah Nabi berjaya mendidik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya sebut tadi sebagai contohnya Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah, dan contohnya yang saya sebut mula-mula tadi
Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang Nabi panggil dia. Nabi kata, Mu'adz, aku sayang kepada kamu, dan bacalah setiap kali kamu sembahyang doa ini, insya-Allah. Sayyidina Mu'adz menjadi pendakwah balik, menyampaikan ilmu ke negeri dia di Yaman, tuan-tuan. Sebab dia asal orang Yaman, Nabi hantar dia dengan Sayyidina Abu Musa Asy'ari balik ke Yaman, tuan-tuan, untuk berdakwah orang di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sudah 1 jam lebih saya bercakap kat tuan-tuan, dan saya duk janji seorang-seorang dekat sejam saja, tapi kira lebih dah ni, 1 jam 10 minit dah saya cakap kat tuan-tuan. Alhamdulillah, saya rasa satu hadis saya sampai kepada tuan-tuan, dan beberapa ayat Quran yang saya sampai kepada tuan-tuan, untuk kita memberikan sedikit ruang kita pada malam ini, bagi kita membetulkan kedudukan kita, dan bagi kita mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada kita. Saya ulang balik hadis yang saya baca tadi. Igtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 peluang yang Allah beri sebelum datang 5. Sihataka qabla saqamik. Rebut masa kamu sihat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Rebut masa kamu kaya sebelum kamu datang susah. Wa syababaka qabla haramik. Rebut masa muda kamu sebelum datang tua. Wa faraghaka qabla syughlik. Rebut masa kamu ada lapang masa sebelum datang sibuk. Dan akhir Nabi kata, wa hayataka qabla mautik. Rebut masa kamu hidup sebelum kamu mati. Tuan-tuan, itulah lumrah, setiap kita akan melalui benda ni semua. Dan Nabi SAW sudah sampai semua pesanan-pesanan kepada kita. Cuma kita lah jarang dengar pesanan Nabi SAW ni. Akhirnya tuan-tuan, kita tidak begitu peka dengan apa yang Nabi sebut, dan kadang-kalanya kita telah pun menemui kerugian karena kita tidak menjadikan nikmat yang Allah beri kepada kita itu sebagai modal untuk kita mencari kebahagiaan dunia kita sebagai insan yang hidup, dan kebahagiaan akhirat kita. Suatu doa yang Nabi ajak kita dalam riwayat Imam Muslim, ada 5 benda yang Nabi minta dan doa ajak kita. Nombor 1, Nabi minta supaya Allah tolong perbaiki pahaman kita kepada agama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina. Ya Allah, engkau tolong perelok, engkau tolong perbetul, engkau tolong perbaiki pegangan kita kepada agama. Pasal apa? Sebab agama itulah yang akan mengawal segala urusan kita. Orang tak ada agama, tuan-tuan, jangan harap apa. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita pergi masuk bilik air, ambil uduk, kita nampak ada handset kawan tertinggal tuan-tuan. Kita ambil handset tu bagi Tok Imam. Tok Imam, ni ada orang tinggal handset apa ni. Saya pun tak tahu tuan dah mana. Saya nak tanya tuan-tuan, pasal apa kita tak curi handset? Buh dalam poket balik pergi resap. Tok Imam pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Kita tak buat begitu pasal agama yang ada dalam kepala kita. Tak boleh, hak orang tak boleh ambil. Curi haram, dosa besar. Agama itulah yang duk kawal kita ni. Boleh pun bukan ada. Yang kita tak berani curi pasal apa? Pasal agama. Sebab tu Nabi ajak kita minta ke Allah tolong perbaiki pegangan agama kita tu. Sebab dialah yang nak mengurus kita. Turun-turun tengok, kita turun awal masjid, kasut kawan baru beli RM30. Sapu cerah. Pasal apa? Tak ada agama. Pergi tengok mutu, tengok kunci dan mutu-mutu baru, start mutu balik, siapa pun tak tahu. Tapi kita tak ambil mutu. Tok Imam, ni mutu siapa? Pergi tinggal kunci ni, saya takut kau ambil. Okey, kata Tok Imam. Pasal apa? Pasal agama yang ada di kepala kita. Ya Allah, engkau perbaiki pegangan kami kepada agama, sebab agama itulah yang akan mengawal segala urusan hidup kami. Tuan-tuan, itu Nabi minta, so kita minta, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, engkau perbaiki urusan dunia kami.
Urusan dunia, urusan rezeki, kerja kita buat, jiran tetangga, keluarga kita, suami isteri, anak bini apa semua. Karena di sinilah tempat kami nak hidup ya Allah. Boleh tak kita hidup di dunia kalau dunia ni pincang tuan-tuan? Tak boleh. Kita nak hidup di dunia, minta Allah tolong perbaiki urusan dunia kita sebab kita nak hidup di sini. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bukan minta engkau perbaiki urusan dunia saja ya Allah, tapi kami juga minta Allah engkau perbaikilah urusan akhirat kami ya Allah, ibadat kami ya Allah, akidah kami ya Allah, akhlak kami ya Allah. Tolong perbaiki urusan akhirat kami, karena di sanalah tempat kami akan pergi menghadapmu ya Allah dan menerima balasan darimu ya Allah. 3 kita minta. Yang keempat kita minta, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Cantik doa Nabi ajak kita tuan-tuan. Ya Allah, engkau jadikanlah kesempatan hidup aku di dunia ini sebagai ruang dan kesempatan untuk aku tambahkan lagi amal-amal kebajikan ya Allah. Ni kita hidup dunia ni, kita minta Allah bagi ilham untuk kita tambah kebajikan lagi, buat kebajikan banyak-banyak. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Engkau jadikanlah mati kami nanti ya Allah sebagai penamat kami dari melakukan dosa. Lagi hidup buat dosa, mati tak buat dosa dah. Jadikan mati sebagai penyudah dan penamat kepada perbuatan dosa kami. 5 doa ni Nabi ajak kita. Nombor 1 minta apa? Minta Allah perbaiki agama, pegangan agama, pahaman agama dalam diri, sebab agama tu nak urus hidup kita. Yang kedua, kita minta Allah perbaiki urusan dunia sebab kita nak hidup di sini. Yang ketiga, kita minta Allah perbaiki urusan akhirat sebab kita nak pergi sana. Yang keempat, kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup dunia ni untuk kita tambahkan lagi amal kebajikan, amal kebajikan, amal kebajikan. Tahun ni buat ni banyak ni, tahun depan nak buat banyak lagi. Tahun ni buat korban setumpuk, tahun depan nak buat 2. Nak buat banyak lagi. Dan akhir sekali kita minta Allah jadikan mati kita sebagai penamat daripada kita buat dosa. Jadi mudah-mudahan doa yang Nabi ajak, yang saya baca ni, kita jadikan doa kita insya-Allah di dalam pertemuan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, engkau jadikanlah, engkau perbaikilah pegangan kami kepada agama ya Allah, kerana agama yang akan mengawal segala urusan kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna ya Allah, engkau perbaikilah urusan dunia kami kerana di sinilah tempat kami hidup ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah, engkau perbaikilah urusan akhirat kami ya Allah, kerana di sanalah tempat kami akan pergi menghadapmu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah, engkau jadikan hidup ini sebagai ruang kesempatan untuk kami tambahkan lagi amal kebajikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, engkau jadikanlah mati kami nanti ya Allah sebagai penamat daripada kami melakukan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.